لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Empuria Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang kepada anda di jam yang kedua untuk Destinasi IKIM. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Radio IKIM, menjadikan sebagai pilihan utama anda walau di rumah, walaupun masih lagi di pejabat, dekat tempat kerja tu. Alhamdulillah, kita sama-sama lagi nak tambah ilmu kita pada petang ini. Ya, insya-Allah. Petang ini sekejap sahaja lagi, insya-Allah kita akan bersama rancangan Fas'aluna bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Ya, kita nak tanya lagi sebab rancangan Fas'aluna ni formatnya adalah tanyalah kami, kan? Kita boleh sama-sama tanya dengan tetamu kita untuk kita bincang dengan tajuk yang berikutnya, okey, iaitu menjaga maruah kita dan tangan serta
kaki. Ni anggota zahir tubuh badan kita ni. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar yang nak bertanya Dr. Ni, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM yang kita akan bersiaran langsung di situ. Ya, jangan lupa share untuk bicara kita petang ini. Kita akan dengarkan Haiti sama-sama bagaimana yang dikatakan tentang menjaga 7 anggota zahir. InsyaAllah petang ini lengkap dengan 7 anggota yang kita dapat belajar insyaAllah. InsyaAllah. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM. Inspirasi Euforia Islami. Jangan ia dibaziri. Hidup yang kita kecapi, kurniaan ilahi perlu dia disyukuri. Kadang-kadang kita tak menduga ujian berlaku tiap masa. Berserah padanya, kau pastikan berjaya, mengharunginya dengan penuh keyakinan. Demi masa yang kita lalui perlu dihargai, jangan ia dibaziri. Hidup yang kita kecapi, kurniaan ilahi perlu dia disyukuri. Kadang-kadang kita tak menduga ujian berlaku tiap masa. Kuatkanlah usaha, jangan mudah putus asa, berserah padanya. Kau pastikan berjaya, mengharunginya dengan penuh keyakinan. Kota Kinabalu 93.9 FM. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria riang sepanjang masa, minuman lazat sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami
03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sudah mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, lepas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, perlindungan takaful percuma. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa! Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana ya IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Emporia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intimati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Kita nak bawakan lagi kepada anda untuk pertemuan di petang ini menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Kita nak bersama lagi dengan tetamu kita yang dah pun bersedia untuk nak teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini. Ya, Alhamdulillah. Dikonti pada waktu ini yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Syukur. Terima Dah kasih. nak habis dah tahun ni. Allah. Masya Allah. Sedih kita ni mana? Sedih. Nak nangis. Last episode hari ni. Itulah musim ni. Kan? Doktor Nik nampak seronok tu. Tak apa Mona, sebab apa Ya. kita pun rasa terharu juga sebab petang ni kita nak pun habiskan 7 Betul. anggota Zahir seperti mana kita bincang sebelum ni, dan hari ni kita nak masuk ke tajuk menjaga kemaluan ataupun maruah dan juga tangan serta kaki kita. Ya, insya-Allah. Lajulah.
InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Dan untuk pertanyaan, soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004. Ya, baik doktor, kita nak buka kembali untuk teruskan bicara kita pada petang ini, dan juga kita ada soalan dahulu. Ya, betul. Ada soalan dari FB, dari Bro Zakwan bertanya, doktor, bagaimana pula sumber daripada pekerjaan yang memerlukan seorang itu mendedahkan aurat atau bersentuh dengan bukan mahram? Adakah konsepnya sama dengan sumber yang diperoleh melalui mencuri atau merasuah? Bagaimana? Apa bezanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat kita bersama pada hari ini. Dan hari yang terakhir ataupun 2 hari yang terakhir lah dalam tahun 2020 ini. Alhamdulillah kita sampai jugalah ke sini. Dan ini pun episod yang last lah kira untuk musim ini. Dan saya akan direhatkan untuk 3 bulan sebelum diganti oleh Dr. Farid. Baik, berbalik kepada soalan. Soalan ini seakan samalah dengan orang tanya apa hukum bekerja di bank yang mengamalkan riba, lebih kurang lah tu. Sebab riba ni haram. Ini mungkin sebab minggu lepas kita berbicara tentang perut kan, sumber-sumber pendapatan dari yang haram, mencuri, merompak, makan rasuah dan sebagainya. Kalau dalam hal ini kita dapati para ulama menyebut rata-rata pekerjaan kalau yang kita kata di bank itulah, saya ambil contoh kalau di bank itu kalau tidak dapat mengelak dan terpaksa, bolehlah kita bekerja di situ, tetapi dengan perancangan, dengan hasrat untuk berpindah dan mencari pekerjaan yang lebih baik, yang bebas dari riba. Jadi begitu jugalah saya kira kalau dikiaskan dengan yang ini, seboleh-bolehnya dielakkan bekerja di tempat yang sebegitu, bersentuh lelaki, perempuan dan sebagainya, kerana dia akan jatuh haram ataupun syubhat paling kurang, dan kita tak mahu kita terlibat dengan pendapatan yang sebegitu. Kita mahu pendapatan kita yang jelas halal. Jadi cuma kalau selama tidak ada pekerjaan yang jelas itu, maka mungkin begitulah, boleh dibenarkan dalam keadaan yang begitulah. Tetapi dengan keinginan dia untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sebab Islam ini pun dia ada dia punya aulawiyat jadi juga. Kan kalau nanti dia buat benda yang lebih teruk lagi, merempat dan sebagainya, benda yang haram yang lagi teruk, menjual diri dan sebagainya kan. Jadi untuk mengelak itu mungkin terpaksa di situlah. Jadi itu soalan hukum yang lebih aula menjawab mungkin mufti dan ustaz Maulana Lutfi. Cara ringkas saya rasa itu pandangan saya lah. Boleh cuba elak-elakkan Baik doktor, kita terus nak masuk untuk tajuk kita petang ini. Di awal ni kita cakap tentang menjaga kemaluan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk kepada anggota kita yang kelima lah. Kita dah bincang daripada mata, telinga, perut, dan apa yang lain juga, lidah. So kita masuk kepada yang kelima, yang kemaluan ataupun penghormatan. Jadi pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyebut tentang, biasa dia memulakan kitab dia kata faedah dunia, faedah akhirat. Faedah dunia, faedah akhirat. Tapi tidaklah bermakna kita jangan kena faham bila dia kata faedah dunia ni bukanlah maknanya dia memang putus dengan akhirat langsung. Sebab Islam bukan macam tu. Dunia dan akhirat ini seperti mana wang, orang putih kata a coin with two sides kan. Mata wang yang dua-dua belah, dia tak ada nak dipisah mana-mana. Cuma sekadar membahagikan antara dua ini. Kalau kita kata apakah kebaikan ataupun manfaat dari segi duniawi dengan kemaluan kita, pertama ialah untuk kita merasa kepuasan dengan hubungan suami isteri kita. Itu satu.
Yang keduanya untuk kita dapat daripada itu dapat zuriat. Zuriat ini juga keinginan kita juga. Orang kahwin anak kan. Jadi itu waris. Waris. Jadi itu keinginan kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Kan kita ingin nak dapat anak. Walaupun anak itu pun juga termasuk dalam kebaikan akhirat. Manfaat dunia pun kita nak ada kawan, ada teman, ada zuriat kita di dunia ni untuk kita berkawan, untuk kita hidup dalam keluarga. Tapi akhirat pun kita nak juga. Manfaat akhirat anak ini apa? Anak ini dia mendoakan kita. Yang tu kita nak. Jadi tidaklah jelas antara dunia dan akhirat itu terpisah, tetapi dia saling kait mengait. Kalau kita lihat dalam hadis, Nabi menyebut idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Atau kama qala. Apabila matinya anak Adam, terputus segala amalannya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah yang kita bagi sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang mendoakan. Jadi anak ini dia ada 2. Dia menjadi teman kita di dunia. Kita berkawan, bermain dengan dia, seronok kan, naik atas leher kita. Kan. Yalah masa kecil lah boleh naik, besar dah tak boleh dah. Jadi itu kita seronok dengan anak-anak kan. Di akhirat pun dia jadi juga sumbangan manfaat kepada kita. Jadi itu dari segi kelebihan dunia. Baik, apa cara dia kita nak bersyukur? Biasa, kita dah sama je. Dia punya format sama je. Pertama, kalau kita nak bersyukur, ialah kita kena taat lah. Menggunakan kemaluan kita atau penghormatan kita, jalan taat. Jalan taat ialah dengan cara kita tidak melakukan yang haram. Kita jangan berzina, satu. Kita jangan melewat. Lewat ini sebenarnya lebih baik disebut lewat. Nak sebut pun bergelulung lidah kan, lewat kan. Dan dia sebenarnya jijik. Kalau kita sebut lewat ni, dia jijik. Berbanding dengan kita sebut gay. Gay ni macam happy kan. Macam free kan, bunyi-bunyi kan. Dia tidak ada konotasi agama di situ. Sebab itu Prof. Naqib selalu menyebut istilah-istilah ini juga dia menjadi disekularkan. Istilah-istilah agama ini disekularkan oleh faham sekularisme. Kalau kita sebut lewat tu bunyi macam takut, gerun. Zina, gerun. Tapi kalau kita sebut seks bebas, free sex, tak ada apa rasa kan? Tak ada rasa agama. Tapi kalau sebut zina ni, ini istilah agama. Ada ruh, unsur-unsur kerohanian di situ. Ada terbayang neraka, ada terbayang kena sebat, ada terbayang kena rejam, ada terbayang dosa, pahala. Tapi kita sebut gay, homoseks dan sebagainya, dia tak ada rasa tu. Sebab tu kita kena sebut benda ni. Biasakan sebut. Jangan terpengaruh dengan media yang nak lari kepada sebutan-sebutan ini. Sebutan yang ada agama. Kena sebutkan agama. Kita sebutkan ini. Sebab ini salah satu cara nak dipanggil normalizekan dalam masyarakat. Nak normalizekan, dia sebut istilah-istilah yang tidak ada unsur-unsur agama. Jadi dengan kemaluan kita kena jaga zina, liwat dan mengeluarkan air mani selain daripada tangan isteri dan sebagainya lah. Yang tu yang disebut dalam kitab ini. Jadi begitu juga pengarang menyebut supaya kita mengelak daripada melakukan hubungan dengan pernikahan yang tidak jelas. Ada orang menikah tak ada saksi lah. Ada orang menikah tak ada wali lah. Kan ini pernikahan yang kalau kita ikut dalam mazhab Syafi'i kan, kita ada saksi, ada wali, ada dengan cukup syarat dia kan. Ada mas kahwinnya dan sebagainya. Tapi ada mazhab-mazhab tertentu yang dia tak perlukan itu, tak perlukan wali dan sebagainya kan. Jadi kita kadang-kadang kita nak mudah pernikahan ini, kita buat main-main macam tu. Jadi tak talfik dia panggil kan. Jadi tak boleh. Kita mengelakkan daripada pernikahan yang sebegitu, tapi kita ikut betul-betul
yang dianjurkan, yang ditetapkan oleh syarak, supaya kita tidak masuk dalam pernikahan yang fasik, yang batil. Ya Allah, semoga Allah pelihara kita kan daripada perkara-perkara yang tak baik macam ni. InsyaAllah, semoga Allah lindung kita dan juga tutup aib kita. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan, Pahang, 89.6 FM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di Konti. Waktu ini, Alhamdulillah, kita bersama dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ya, Alhamdulillah. Dan masih bersama doktor membincangkan tentang menjaga kemaluan tangan dan kaki, dan ada sedikit lagi pencerahan dari doktor tentang kemaluan. Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita juga mendengar dalam minggu lepas ataupun yang masa kita membicarakan tentang lidah. Satu hadis Nabi SAW yang menyebut man yadman nali man yadman li ma baina lahyaihi aw rijlaihi admana lahu jannah atau kamu qal gitulah. Sesiapa yang boleh memberi jaminan yang dia menjaga lidah dia dan juga kemaluan dia, aku beri jaminan dia masuk syurga. InsyaAllah. Lidah dengan kemaluan, dua anggota ni. Anggota lain penting juga, tapi yang disebut di sini ialah jadi penting di sini untuk kita jaga. Dan Al-Quran pun menyebut wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang berjaya ni orang yang beriman ni ialah orang yang menjaga kehormatan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada isteri dia, kepada hamba sahaya je. Mereka inilah orang yang tidak melampau, tidak tercela.
Jadi ini kepentingan bagi kita bagi menjaga kemaluan. Dan kita kena tengok juga bagaimana kita nak menjaga kemaluan kita. Ada orang tanya tadi kan. Siapa tanya tu? Ada juga sahabat kita ni bertanya macam mana kalau sekarang ni waktu yang zaman sekarang ni doktor, macam mana kita nak jaga kemaluannya. Siapa dia tu? Ada sahabat kita Sarip Dul dari Negeri Sembilan. Baik, Cik Sarip tanya macam mana. Pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Manjili menyebut pertama sekali untuk kesempurnaan bagi menjaga kemaluan dia kena bermula dengan jaga mata. Okey, rendahkan mata. Ya, itu yang mula-mula sekali kita kena jaga mata. Sebab itu Allah SWT menyebut kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang mukmin, tundukkan penglihatan mereka. Lepas pada tunduk tu baru wa yahfazu furujahum. Jagalah kemaluan. Kalau dia tak tunduk, dia susah nak jaga. Sebab itulah kita diminta supaya menjaga ataupun menundukkan pandangan kita. Yang kedua, kita minta juga dari segi perempuan-perempuan kita, anak kita, isteri kita, supaya mereka juga tidak menjadi tarikan kepada lelaki. Jangan dengan penampilan mereka menarik orang lelaki untuk melihat. Itu jadi tak elok lah. Tutup aurat ya. Tutup auratnya. Bukan sekadar tutup aurat. Sebagai contoh pakaian dia. Yang kedua sekali dalam sebut di sini perfume. Wangian. Ini sebut sini kan. Atau bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian. Ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu raihan fahiya zaniyah. Nabi kata orang perempuan yang memakai wangian kemudian dia lalu depan lelaki khususnya dengan dia mengharapkan ataupun nak suruh orang lelaki tu berbau wangian yang dia pakai. Maka itu dikira sebahagian daripada orang yang perempuan yang zina, perempuan yang tak elok lah. Walaupun tidaklah orang kata jadi kalau perempuan haram ke pakai. Jadi ulama kata tidak sampai haram. Sebahagian ulama mengatakan boleh dengan syarat dia tidak kuat. Dia tidak terlampau kuat sehingga menarik perhatian. Sebab itu dalam hal ini pun dalam kitab ini disebut yang disyarah oleh Ustaz Mahathir ni memetik beberapa syarah. Dia kata bagi lelaki digalakkan pakai minyak wangi ataupun minyak atar yang kuat bau tetapi ringan dia punya warna. Warna dia tak kuat, warna dia tak terang. Tapi bagi perempuan memakai yang kuat warna tetapi baunya kurang nipis, tak kuat sangat bau. Ini antara yang disebut di sinilah. Jadi yang seterusnya juga kita kena tengok juga dalam hadis Nabi menyebut supaya kita menjaga setiap bahagian badan kita seperti mata kita juga ada saham dalam berzina. Begitu juga dengan percakapan kita kena jaga juga supaya dia tidak ada unsur-unsur lucah. Khayalan kita, al-khatarat, imajinasi, jangan kita khayal berangan. Itu juga boleh membawa kepada zina. Dan apa sahaja yang boleh membawa kepada zina dan angan-angan kita kena elakkan. Duduk berdua-duaan lelaki dan perempuan itu semua boleh membawa kepada zina. Jadi itu semua kita kena elak. Jangan kita nak elak berzina tetapi yang menghampiri zina. Sebab itu Quran kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Bukan Quran kata jangan kamu berzina. Jangan dekat pun jangan. Jadi dekat ini ialah unsur-unsur yang membawa kepada dekat itu. Berdua-duaan dengan perempuan, dengan wangi-wangian, dengan pakaian yang tidak jaga dan sebagainya. Itu boleh membawa mata yang liar dan sebagainya. Itu akan membawa kepada zina. Jadi yang seterusnya ialah Islam menggalakkan supaya kita menutup apa jua pintu yang boleh membawa kepada zina, termasuklah pergaulan bebas,
dan lain-lain. Dan akhir sekali, cara untuk mengelak daripada kita salah guna kemaluan kita ialah dengan cara kita berkahwin. Jadi hendaklah kita berkahwin. Kalau orang yang tak mampu, Nabi kata hendaklah kamu berpuasa, fa'alaihi bisyam ataupun bisaum. Kalau kamu boleh puasa, kamu puasa. Kalau kamu mampu kahwin, kamu kahwin. Jadi orang kata tak laratlah nak puasa. Tak larat puasa, kahwin lah. Kan? Kahwin. Jadi kalau yang dah kahwin tu sepatutnya tidak timbul lagi benda-benda yang tak senonoh. Sebab apa yang ada pada perempuan lain tu ada pada isterinya. Itu yang Islam anjurkan. Sebab itulah Islam melihat Nabi kata lelaki yang mendatangi isteri dia itu juga sedekah, dapat pahala. Sahabat kata, kenapa ya Rasulullah isteri dapat pahala? Dia kata kalau dengan orang yang bukan isteri dapat dosa, dengan isteri dapat pahala. Jadi itu cara dia untuk Islam ni nak menyelamat. Islam ni agama yang mudah dan sesuai dengan fitrah. Agama lain menyekat kan, kalau kita tengok setengah agama tak boleh kahwin, padri ke apa ke kena dulu sekat dia. Tapi tak boleh sekat kemahuan fitrah manusia, tapi jadi benda lain lah. Belakang ni macam-macam lah cerita kan. Jadi Islam tidak begitu. Islam agama yang sesuai dengan fitrah, yang tetapi dengan syarat kita kena kawal nafsu. Nafsu bukan keji, nafsu tidak keji. Nafsu sesuai dengan kejadian manusia. Kalau tak ada nafsu pada manusia, tak ada apalah kita. Tengok perempuan pun macam tengok tiang je lah. Kan tak ada nafsu. Bila tak ada nafsu, tak adalah pewaris yang menghuni bumi ini. Kita matilah sebab tak ada satu generasi je lah bumi ni, tak ada keturunan. Jadi sebab itulah diadakan nafsu supaya bumi ini diwarisi. Begitu juga makan pun ada nafsu ni. Semua kita ada macam-macam nafsu, tetapi tidak boleh kita melampau. Kita kena kawal within ataupun bergantung kepada had dia, keperluan dia. Jadi mungkin kita masuk pada tangan dan kaki selepas ini, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Dua lagi tajuk yang kita cuba untuk bincang-bincangkan, iaitu tangan dan kaki pula. Ya, terus setia bersama kami Berhad. Pada waktu ini kita akan kembali selepas ini. Umur dah lanjut tapi masih tak lancar mengajar Al-Quran. Dah berapa puluh tahun dah kita solat, baca Al-Fatihah pun masih tak betul. Habis tu, saya tak pandai mengaji lagi. Macam mana? Tak apa, jangan risau. Sekarang kan dah ada mengajionyline.com. Hari dan waktu boleh pilih. Ustazah pun ada. Yang paling best, di mengajionyline.com, yuran boleh tetapkan sendiri. Mudah sangat. Betul ke? Ya, mengajionyline.com. Ada pelajar seluruh Malaysia. Ada lebih 15 buah negara seluruh dunia. Okey. Sekarang saya daftar di mengajionyline.com. Layari mengajionyline.com untuk maklumat lanjut. Tak perlu aku ragui. Amboi abang, bukan main ceria. Nampaknya tu ada apa-apa ke ni? Awak ni takkan tak tahu air coklat kegemaran saya ni kan? Oh, air koko klorin intim tu ke? Wah, saya pun nak cubalah kalau macam tu. Kan masa kita bertunang dulu awak hadiahkan saya lagu apa tu? Kasih ke kasih. Awak ni janganlah kuat. Malu anak-anak dengar. Oh, romantiknya ayah ni. Air koko ni saya pun suka ya. Memang lezat. Air koko minuman coklat dengan ekstrak kurma dan gam Arabic keluaran Intim Marketing. Sekarang ni banyak dah buat online ya. Betul, Mawib pun dah mudahkan kita. Kalau nak menderma, bayar fidyah, bayar kafarah ataupun nak sumbangkan wang, semua dah boleh buat secara online. Baru aku teringat bulan puasa baru ni. Aku bayar zakat fitrah pun online je kepada Mawib. Betul tu. Lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa. Aku kena tanya isteri aku ni, ganti puasa macam mana? Kalau terpaksa bayar fidyah, boleh bayar secara online. Untuk guna kemudahan ni, layari ebaitulmal.mawib.gov.my. Ulang sekali lagi. ebaitulmal.mawib.gov.my. Kepada warga negara Malaysia, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai pembantu penyelidik sambilan di Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Tempoh kontrak adalah selama 1 tahun. Anda perlulah berumur tidak kurang daripada 23 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang penulisan sejarah atau tamadun Islam daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Sekiranya anda mempunyai kemahiran bahasa
bahasa dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain. Ia adalah satu kelebihan. Antara tugas dan tanggungjawab adalah membantu penyelidikan berkaitan perpustakaan IKIM dan koleksinya, membantu penghasilan karya pelbagai bentuk seperti penerbitan khas dan video dokumentari tentang perpustakaan IKIM dan koleksi, serta tugasan promosi berkaitan koleksi buku etika dan koleksi tamadun Islam. Sebarang maklumat lanjut hubungi Unit Modal Insan 0362046374. Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 31 Disember 2020. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya, Alhamdulillah, dan banyak doktor menceritakan tentang menjaga kemaluan dan kita ada lagi untuk tangan dan kaki. Bagaimana doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada tangan dan kaki. Ya. Jadi ini dua anggota yang terakhir lah. Anggota yang ke-6 dan yang ke-7. Kita ada 7 anggota zahir. Dan ke-7 ini mampu untuk melakukan dosa dan untuk melakukan pahala. Jadi kita kena ingat dosa dan pahala melalui 7 anggota ini boleh berlaku. Jangan kita ingat dosa pahala ini dalam keadaan semayang, puasa, zakat, haji je. Tetapi anggota juga berkemampuan untuk melakukan dosa dan berkemampuan juga untuk melakukan pahala. Yang pertama sekali, kebaikan Allah Ta'ala ciptakan kita kata tangan dan kaki ini ialah untuk kita mengguna bagi mencari rezeki. Itu untuk dunia. Kita boleh datang pejabat, kan? Tak payah nak naik susah kan kalau orang tak ada kaki kan. Macam mana nak datang sini, datang kerja, tak boleh nak. Banyaklah kepayahan-kepayahan dia. Jadi itu satu bagi kita dari segi urusan dunia. Kita perlu untuk urusan dunia, maka Allah Ta'ala mudahkan kita dari segi keduniaan. Yang keduanya untuk memenuhi segala kehendak dan keinginan kita. Kita nak pergi ke mana-mana boleh. Saya pada cari nafkah satu hal. Nak pergi ke mana-mana boleh. Nak pergi ziarah Syafiq pun boleh. Pergi Penang boleh. Nak pergi Mesir boleh. Kan? Kan tu nak pergi jalan pergi bersiar mana-mana pun boleh. Dan juga untuk menjaga diri kita yang ketiga. Kalau kena kejar kat harimau ke, kena kejar kat anjing ke, kalau tak ada kaki macam mana nak lari? Kan? Tak boleh lari. Jadi Allah bagi kita untuk kita menyelamatkan diri kita dari segala mudarat. Dari segi kebaikan akhirat pula, kita tahulah kalau ada kaki nak pergi masjid senang. Kan? Nak pergi masjid senang, nak pergi berperang pun boleh, nak pergi menunaikan haji pun boleh. Kalau tidak nanti orang nak kena tolak kita. Kan? Kena duduk atas kursi roda dan sebagainya. Macam-macam lah kepayahan. Nak pergi umrah pun boleh dan sebagainya. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan yang Allah beri kita dari segi dunia dan dari segi akhirat dengan kedua-dua tangan dan kaki kita. Termasuk juga disebut di sini kita gunakan tangan untuk menulis kitab, mengajar, bersalam dengan orang yang soleh. Itu kebaikan akhirat. Kan? Bersalam dengan orang soleh, barakah dia, orang yang membawa barakah. Allah Ta'ala boleh juga kita guna tangan untuk mencegah kemungkaran. Kita tengok orang buat maksiat, kita tegah dengan tangan, bagi dia penampar sebiji. Bagi sedar. Kan, mana-mana yang boleh lah kan. Dia apa-apa yang kita mampu buat, sama ada dengan untuk ketaatan ataupun untuk nahi mungkar, amar ma'ruf ataupun nahi mungkar, kita guna tangan kita dan kaki kita. Jadi bagaimana cara untuk kita mensyukuri
Pertama, untuk kita syukur dengan tangan ialah dengan kita menggunakannya untuk ketaatan. Sama. Dia punya formula sama. Taat tu. Bagaimana kita nak mensyukur dengan 7 anggota yang Allah beri pada kita? Pertama ialah dengan kita guna untuk taat. Bila kita kata guna untuk taat itu apa? Guna seperti mana yang Allah jadikan tadi. Kalau kita kata tangan ini jadikan supaya kita senang kerja ini apa semua sekali, mengajar senang, amal ma'ruf, buat kebaikan. Itulah dia. Jangan kita guna benda yang tak senonoh pula. Kalau kita tidak, nanti kita dikira orang yang tak taat ataupun orang yang tak bersyukur. Jadi jangan kita ni kata apa kalau selain daripada menggunakan yang taat ni, orang yang tak bersyukur ni apa? Dia menggunakan tangan dia untuk menyakiti orang. Kan Nabi kata orang Muslim itu, mukmin itu diselamat tangannya daripada menyakiti orang lain. Jadi tak pasal-pasal lempang isteri contoh. Banyak sekarang ni kes dera. Isteri kena dera dengan suami. Cuma akhir-akhir ni lelaki kena dera dengan isteri pun ada juga. Mungkin sebab isteri pun banyak duk masuk gym dan fitness sebagainya. Dah banyak kena dera. Kan ada juga kes-kes suami yang kena dera. Adalah tapi tak banyak. Tapi masih banyak. Kalau di negara Arab tu saya ingat suami dera isteri biasa. Saya ingat saya pergi satu buah negara, tak payah sebutlah. Besar dia tulis tu kat dinding, dekat batu-batu ke, dekat bangunan ke, sebaik-baik kamu hadir Nabi kan, orang yang baik akhlak dia dengan isteri dia, dengan keluarga dia. Nak suruh sebab apa? Sebab budaya masyarakat dia orang ni mudah. Jadi masyarakat kita tak sangat seperti di negara Arab, tetapi sikit-sikit dah jadi nak jadi macam tu. Jangan sakiti orang dengan tangan. Tidak mengkhianati orang lain yang dipercayai. Jangan kita khianat. Tidak memegang sesuatu yang haram. Apa yang haram tak boleh pegang. Jangan kita pegang. Bukan isteri kita, bagi nak pergi pegang tangan dia pula. Kan? Jangan pegang yang haram. Itu yang haram dari segi haram macam tu lelaki perempuan. Haram yang rasuah ni. Jangan kita pegang yang haram. Jangan kita ambil. Duit-duit yang rasuah ni tak kira lah 1 sen, 10 sen pun tak kira. Apa saja yang haram jangan kita ambil walaupun 1 sen. Kita kena ingat bahawa maksudnya yang haram itu dia akan menjadi api neraka nanti. Itu je. Kita bayangkan kalau orang bagi kita yang haram itu ialah dibagi kita api neraka. Bayangkan tu je yang nak menghalang kita. Orang kata setiap orang tu ada nilaian harga dia. 1,000 tak padan, orang bagi 10,000 rasuah. 10,000 tak lut lagi, orang naik 100,000. 100,000 tak lut lagi, naik 1 juta. Di situlah kita diuji keimanan kita, setakat mana kita mampu bertahan dengan rasuah yang Allah berikan. Rasuah sekarang ni semakin merisaukan negara kita kan. Banyak sangat macam-macam cerita. Begitu juga kita tidak menulis, ini Syekh Abdul Qadir Mandili menyebut, kita tidak menulis sesuatu yang dilarang, yang boleh mudarat orang lain. Tidak menulis ilmu yang dilarang seperti ilmu sihir. Menulis ni zaman dia ni tak ada lagi internet, tak ada lagi Facebook, tak ada lagi WhatsApp, media sosial. Sekarang ni lagilah luas. Bukan ilmu sihir je, macam-macam ilmu dia ajar kat internet sekarang ni kan. Ilmu mengumpatnya kan, kita membawang kat internet dan sebagainya, macam-macam. Kita maki hama orang, cucu orang, fitnah orang, macam-macam. So itu tanda orang yang tidak bersyukur. Kaki pun sama. Kaki tanda orang yang tidak bersyukur, pergi ke tempat yang haram, mendapingi dengan orang yang zalim. Kita pergi jumpa orang yang zalim. Jadi ini semua adalah tanda-tanda orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi kita kena jagalah, ketahuilah menjaga 7 anggota zahir itu daripada semua kejahatan dan menggunakannya ke jalan kebaikan. Tidak sempurna melainkan dengan membersihkan rajaknya daripada racun-racun yang datang daripada sifat tercela seperti riak, takabur, sombong, dengki, hasad, kedekut dan lain-lain. Apa yang dimaksudkan ini ialah berhubung dengan hati yang kita akan sambung pada tahun hadapan. InsyaAllah. Seronoknya. Itu dia. Alhamdulillah. Kali ikutkan ni, Doktor, kita dah mencukupi berbincang berkaitan dengan 7 anggota zahir. Kalau boleh kita ingat kembali, kita berbincang berkaitan dengan anggota mata, telinga, lidah, perut, dan hari ini kita masuk ke bahagian kemaluan maruah kita kan, dan juga tangan serta
kaki. Masya Allah. Dan mungkin satu soalan doktor, ada yang bertanya berkaitan dengan apabila kita berbincang, berkongsi dengan rakan sekerja sekalipun berkaitan dengan isu-isu suami isteri, benda-benda yang sulit. Adakah itu juga dikira sebagai kita tidak menjaga kemaluan, doktor? Dia tidak sampai tidak menjaga kemaluan dalam konteks itu. Itu dia bukan masuk kemaluan. Masuk kemaluan ni kita dah sebut tadi, iaitu melibatkan pertama berzina, meliwat, dan juga menggunakan tangan untuk yang kita kata apa, masturbasi ataupun onani. Itu juga antara yang diharamkan. Yang selain daripada itu dia tidaklah termasuk dalam benda yang tidak menjaga kemaluan, tapi apa yang dia buat itu termasuk dalam tidak menjaga rahsia rumah tangga. Dalam Islam kita kena jaga rahsia. Kita tidak boleh bercerita dengan orang lain tentang rahsia isteri kita ataupun rahsia suami kita. Apa sahaja tentang suami kita dan isteri kita, kita tak boleh cerita dengan orang yang melibatkan rahsia dia. Rahsia bilik tidur especially, tak boleh cerita. Itu rahsia, itu aib dia. Sama ada ketika masih suami isteri ataupun bercerai. Hari ini kadang kita dengar bila bercerai dah bercerita dah. Habis dia cerita aib-aib isteri dia, yang ni cerita aib suami dia. Macam ni, itu tak boleh. Tetapi dalam satu keadaan saja kita boleh bercerita, sekiranya kita mengadu kepada qadi. Di situ saja. Nak cerita dengan kawan-kawan saya, jom aku cerita pasal suami aku, kau cerita pasal suami kau. Tak boleh. Tukar cerita. Bertukar cerita. Kau ceritalah suami kau macam mana. Suami aku, tak boleh. Ya. Tak ada. Ataupun kau cerita isteri kau, tak boleh. Tapi kalau kita ada, pernah berlaku Hindun mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan seorang yang kedekut. Dia tak bagi nafkah untuk aku dan keluarga anak-anak. Macam mana aku nak buat? Rasul kata ambillah. Ambillah sekadar yang kau perlu. Maknanya dia cerita. Itu menunjukkan dibenarkan bercerita sekiranya ada keperluan kepada qadi. Untuk dia menjatuhkan hukum. Dia tidak kira keperluan dia tidak pihak berkuasa, dia tidak kira benda itu mengumpat, dia tidak termasuk dalam membuka aib. Sebab di sana ada keperluan, ada darurat. Wallahualam. Masya-Allah. Itu dia. Itu sekadar sempat soalan yang kita dapat kan Mona. Dan sebenarnya kita dah sampai di hujung pertemuan dan kalau ikutkan doktor kita dah cukup haul ni betul. Kena bayar zakat dah. Allah. Selama 3 bulan kita bersiaran bersama dengan Dr. Ni. Alhamdulillah, dan ini adalah satu musim bersama dengan Dr. Ni, dan kemudian insya-Allah minggu hadapan ataupun tahun 2021 nanti kita akan musim yang bersama dengan April. Betul, selepas itu kan. Dan mungkin doktor di hujung ni sedikit kata-kata yang boleh disampaikan sebelum kita berakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah tamat satu bahagian daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan saya banyak merujuk kepada syarahan berdasarkan kitab Qalbun Salim karangan Al-Fadhil Ustaz Mahathir Haji Jol. Dan yang kita bicarakan 3 bulan yang pertama ini ialah berhubung dengan menjaga anggota zahir. 7 anggota zahir kita dah sentuh, daripada mata, telinga, lidah, perut, kaki, tangan, kemaluan, semua yang 7 itu kita sudah sentuh sedikit sebanyak. Dan kita harap dengan itu kita lebih faham bahawasanya dosa dan pahala ini bukan sekadar melalui tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang kita faham sebagai rukun Islam itu, puasa, zakat, haji sahaja, tetapi juga termasuk dalam dosa-dosa yang melibatkan anggota-anggota kita. Yang kadang-kadang kita tak sangka, dosa rupanya. Benda tu dosa kak. Dosa bang. Jangan rasa kecil. Jangan rasa kecil kan. Jangan remehkan dosa. Jangan. Jadi itu satu dosa. Kalau selama ini kita buat, kita minta ampun dengan Allah. Kita istighfar banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Anak kita pun dah nak masuk tahun baru ni. Eloklah kita azam. Aku lepas ni aku dah tak nak dah. Kita kata itu dosa lidah membawang kan. Salah satu mengumpat. Aku dah tak nak dah 2021 ni. Kalau boleh
boleh hari ni pun lagi bagus kan. Tapi kalau aku 2021 ni aku dah tak nak dah mengumpat-mengumpat dah. Aku jangan nak ajak aku pergi bilik gosip lagi. Contoh kan. Jadi itu antara benda yang kita cuba azamkan dalam diri kita. Supaya dengan itu anggota zahir kita. Kita tak banyak lagi ni. Anggota batin tak masuk lagi. Ini baru zahir baru. Anggota zahir kita selamat. Nak masuk syurga ni tuan-tuan tak susah. Kita bukannya nak kena semayang banyak-banyak apa semua. Semua. Kalau kita boleh buat silakan. Bukan nak kena zakat banyak-banyak. Jaga diri. Jaga diri kita. Jangan buat dosa. Dan buat taat pada Allah. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam syurga. InsyaAllah. Taat pada Allah. Jangan buat dosa. Anggota zahir tak dosa. Anggota batin tak dosa. Perintah yang lain kita buat. Habis. Dapat syurga. Dapat syurga insya-Allah dengan rahmat Allah SWT. Allah akan beri bila kita orang yang taat padanya. Jadi saya rasa itu saja. Saya mohon ampun dan maaf selama 3 bulan ini ada salah dan silap. Moga-moga dia menjadi kekuatan kepada kita untuk kita beramal apa yang kita pelajari. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Terima kasih Dr. Nik Roskiman Abdul Samad atas perkongsian selama 3 bulan ni musim kita ni. Apa jua yang kita belajar, yang kita faham, insya-Allah sama-sama kita ingat, amalkan juga insya-Allah. Terima kasih juga kepada pelajar kita Amir, abang Amir kita yang terus sama-sama mengikuti pengajian kita kan. Alhamdulillah. Betul. Setiap minggu masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada para pendengar yang setia bersama kami dan juga anda boleh share semua link di video FB Live IKIM FM termasuk Fas'aluna juga. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nik. Insya-Allah kita jumpa lagi. Jazakallah anna kull khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kita untuk rancangan Fas'aluna. Kekalkan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mahukan pelbagai informasi terkini,